Selamat pagi semua. Masih lagi membincangkan berkenaan bab yang ke-6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Harap-harapnya semua masih sihat walafiat, even dari segi mental, fizikal. Okey, jadi bahagian pertama bagi bab yang ke-6 ni dah selesai insya-Allah. So masing-masing harapnya telah dapat mencari nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut yang berada di antara 0 darjah hingga 360 darjah. So hari ini kita pergi ke bahagian yang kedua iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, so kita nak melakar dan melukis. Okay, apa beza melakar dan melukis? Melukis sepatutnya kita guna pakai kertas graf. Manakala melakar tidak perlukan kertas graf. Ikut kesesuaian pada soalan lah. Okey, so hari ini kita membincangkan berkenaan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent yang mana di bawah bahagian yang kedua ini awak akan belajar tiga benda. Okey, melukis graf fungsi trigonometri. Kemudian kita akan tengok apa yang berlaku apabila pemala-pemala yang dinyatakan itu berubah. Kita nak tengok perubahan pada setiap graf. Dan yang akhir sekali penyelesaian masalah. So hari ini kita fokus kepada melukis graf fungsi trigonometri dahulu. Okey, so bahagian pertama 6.2.1 melukis graf fungsi trigonometri y equal sin x, y equal cos x dan y equal tangent x bagi sudut-sudut yang berada di antara 0 darjah hingga 360 darjah dan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. Saya cuba mudahkan bahagian ini untuk awak faham. Okey, yang pertama sekali, apakah ciri-ciri graf fungsi trigonometri bagi ketiga-tiga jenis graf yang akan dibincangkan itu? Sin x, cos x dan juga tangent x bagi sudut-sudut yang berada di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, dia ada aktivitinya. Saya ambil terus kepada kesimpulan. Okey, hasil daripada mobilisasi minda 3 didapati bahawa ciri-ciri graf sinus, kosinus dan tangent adalah seperti berikut. Ini secara am dahulu ya. Secara am dahulu. Nanti kita belajar bagaimana nak melukis ketiga-tiga jenis graf. Okey, graf yang pertama adalah graf sinus seperti mana yang awak nampak di situ. So antara ciri graf sinus ini adalah mempunyai nilai maksimum 1 apabila x adalah 90 darjah dan nilai minimum negatif 1 apabila x adalah 270 darjah seperti mana yang awak tengok di sinilah. Ni nilai 1 ni maksimum paling tinggi. Maksimum ni paling tinggi. Okey, maksimum. Manakala yang terendah yang inilah minimum. Okey. So minimum adalah negatif 1, maksimum adalah 1. Dia tak boleh melebihi yang ini. Okey, yang mana maksimum akan berlaku apabila sudut 90 darjah, minimum akan berlaku apabila sudut itu adalah 270 darjah. Okey, ni ciri-ciri awal. Okey, memintas paksi x pada x equal 0 degree, 100 degree and 360 degree ataupun kita panggil juga sebagai pintasan x. Mana pintasan x? Awak tengok graf ni, dia kena pada paksi x pada 0 degree, pada 180 degree, pada 360 darjah. Ini semua kita panggil pintasan x. Kenapa pintasan x? Kerana graf tersebut memintas melalui garisan paksi x. Itu kita panggil paksi x. Manakala dia memintas paksi y ataupun lebih dikenali sebagai pintasan y pada y equal
0. Sinilah. Okey, sini ni pintasan Y. Ini bentuk arm kepada sin. Okey, mudah saja nak ingat graf sin, dia berbentuk seperti huruf S. Okey, seperti huruf S. Itu sin. Dan biasanya graf yang kita bincangkan tu adalah berada di antara 0 degree hingga 360 darjah. Kebiasaannya macam tu. Okey, kita pergi pada graf yang kedua pula, iaitu graf kosinus. Okey. So bila awak perhatikan di situ, graf kosinus tu seperti huruf U. Seperti huruf U, yang mana ketinggian graf tersebut maksimumnya adalah pada 1. Ni maksimum. Okey, pada 1. Ni pun maksimum 1. Manakala minimumnya adalah pada negatif 1. Ni paling rendah tu minimum lah kita panggil. Okey, iaitu bernilai negatif 1. Sama seperti graf sin juga, maksimum 1, minimum negatif 1. Yang berbeza adalah sudut mereka sahaja. Okey, sudut mereka sahaja. Okey, so mempunyai nilai maksimum 1 apabila X bernilai 0 degree dan 360 degree. Okey, berbeza dengan sin tadi. Sin tadi maksimum 1 tu adalah apabila sudut itu 90 darjah. Okey, manakala nilai minimum iaitu negatif 1 bagi graf kosinus ini adalah apabila X bernilai 180 darjah berbanding dengan sin tadi. Negatif 1 nilai minimumnya akan berada apabila X adalah 270 darjah. Berbezalah. Okey, kalau tak nanti nama sama pula kan. Bila nama lain, graf pun lain-lain. Okey. Kemudian memintas pada paksi X pada X equal 90 degree dan 270 darjah. Ada dua tempat lah graf ini pintas pada paksi X, iaitu pada sudut 90 darjah dan juga sudut 270 darjah. Manakala pintasan Y dibuat apabila Y itu bernilai 1. Ni. Ini pintasan Y. Manakala yang ini kita kenalinya sebagai pintasan X. Okay, ini sambil lalulah kita kenal bentuk-bentuk grafnya dahulu. Okey, yang terakhir adalah graf tangent. Graf tangent berlainan daripada kedua-dua jenis graf yang sebelum itu. Yang mana dia tak ada nilai maksimum, dia tak ada nilai minimum. Kerana dia punya graf tu sehingga infinity. Kalau kita ni macam sampai ke langit ke berapa tak tahulah. Manakala kalau ke bawah tu sampai ke dalam bumi macam itulah. Okey, tak ada maksimum, nilai maksimum dia infinity, nilai minimum dia negatif infinity. Macam mana kita boleh tahu? Awak boleh tekan kalkulator untuk cuba, sebab bila awak tekan kalkulator, tangent 90 darjah awak akan dapati max error atau undefined, atau tekanlah boleh tengok macam mana. Okey, dan juga tangent 270 darjah pun sama, awak akan dapat max error undefined. Awak tekan je tangent 90, tengok apa jawapan. Kalau saya tekan pada kalkulator saya, kalkulator Olympia ni, tangent 90, yang keluar adalah max error kalau kalkulator saya lah. Okey, sama juga kalau saya tekan tangent 270, akan didapati pun max error juga. Sebabnya garisan itu tak akan cecah pun dekat 90 darjah. Okey. Tapi kalau awak tekan tangent 89, ada nilai dia. Okey, ataupun tangent 91 ada nilai dia. Tapi tinggilah. Okey, tinggi. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memintas paksi X pada 0 degree, 180 degree dan 360 darjah. Okey, pintasan X lah. Ni 1, 2, 3. Macam tu. Kemudian memintas paksi Y pada Y equal to 0. Dia pintas dekat sini sahajalah.
Nilai tangent 90 dan tangent 270 tidak tertarif. Yang maksudnya tidak tertarif tu bila awak tekan kalkulator tu math error. Okey, sebab nilainya terlampau tinggi. Tak boleh nak dicapai. Sebab dia tak akan sentuh pun garisan 90 darjah. Okey, itu secara amnya berkenaan dengan ketiga-tiga jenis graf. Sinus, kosinus dan juga tangent. Okey. Sekarang ni kita lihat pula bagaimana nak melukis atau melakar. Proses dia sama sahaja, melukis dan melakar. Cuma yang berbeza medium. Okay, kalau melukis kena ada kertas graf. Kalau melakar kena biasa tanpa kertas graf. Itu je beza dua tu. Cara melukis sama. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama kita nak lukis sin theta. Okey, seperti mana yang awak nampak di bawah itu. Okey, jadualnya, sudutnya 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, ini sudut-sudut khas. Okey, kan awak perhati kat sini. Setiap bahagian sinus, kosinus, tangent ada 4 nombor. 0 darjah, 90 darjah, 180, 270, 360. Sama juga untuk kosinus, ada 0 darjah, ada 90 darjah, ada 180 darjah, 270, 360. Sama juga untuk tangent, kena bahagikan kepada 5 juga. 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, so kita nak melukis, kita fokus kepada 5 nombor ini, 5 sudut ini. 0 darjah, 90 darjah, 180, 270, 360. Okey, kita sedia macam tu. Okey, yang bawah tu sin theta. Sin theta tu bila mana awak tekan kalkulator nantilah. Sin 0 darjah, letak jawapan. Okey, macam contoh awak nak cari jawapan di sini kan. Okey, awak tekanlah kalkulator. Theta ni mewakili sudut. Kita guna sudut 0 darjah, so bermaksud sin 0 darjah. Kalau kita ruangan ini pula 90, so sudutnya adalah sudut 90 darjah. Sama juga nak cari yang nilai di sini. Sudutnya adalah 180. So tekan kalkulator sin 180. Sehingga yang terakhir 360 darjah sin 360. Apa jawapannya letak di ruangan bulatan itu. Okey. Jadi itu nanti kita buat. Okey, perkara pertama yang kita kena buat adalah sediakan paksi X dan juga paksi Y. Selesai. Okey. Paksi X, paksi Y, kita dah selesai. Okey, kemudian kita bahagikan, kita tahu tadi, kita belajar tadi, sin maksimum 1, minimum negatif 1. Kan saya sebut tadi, tak ada nilai lain. Tu. Maksimum 1, minimum negatif 1. So kita buat dahulu paksi Y. Okey, maksimum 1, minimum 1. Okey. Okey, mesti jarak samalah. Okey, jaraknya sama. Kita label lah 1, 0, negatif 1. Label siap-siap. Okey. Kemudian pada paksi X, ingat kita ada berapa nombor yang perlu didaftarkan, dibuat, dilukis. Kita ada 0 darjah. 0 darjah ni berada di sinilah. Tak perlulah buat, memang dah ada kat situ. Kita sediakan sudut 90, 180, 270, 360. Okey, kita bahagikan garisan paksi X tu kepada sama bahagian. Okey, panjangnya mesti sama setiap satu bahagian. 1, 2, 3, 4. Mesti sama. Okey, melukis ke, melakar ke, sama. Ambil pembaris, ukur. Kalau setiap satu tu guna 2 cm, so setiap jarak tu 2 cm lah. Okey, kemudian labelkan 90, 180, 270, 360. Okey, kemudian bila dah label macam tu, kita label lah paksi Y dan paksi X sebagai Y dengan X lah. Okey, harap clear setakat ni. Okey, kemudian kita belum lagi nak cari nilai sin tu. Okey, kita buat dulu garisan sempadan.
kita buat dahulu garisan sempadan. Garisan sempadan dekat mana tu? Dekat, terbalik pula, dekat 1 dan negatif 1. Kenapa kita kena buat garisan sempadan itu? Apabila kita nak lukis kejap lagi, lukisan kita tu tidak melebihi nilai 1 dan tidak melebihi nilai negatif 1. Jadi kita buatlah boundary sempadan macam tu untuk guide kita, untuk pandu kita supaya lukisan kita, lukisan graf tu nanti tidak melebihi ataupun tidak kurang daripada nilai yang sepatutnya. Itu tujuan ada garisan putus-putus. Kita buat garisan putus-putus. Okey. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita nak melukis, mungkin ada di kalangan awak macam mana nak lukis scene. Saya pun dah lupa scene macam mana, course macam mana kan. Jadi kita cari nilai. Kan ada table kat bawah tu yang saya sediakan tu kan. Awak tekanlah kalkulator. Sin 0 darjah dapat berapa? Tekan, dapat berapa? Sin 0 darjah. Dapat? 0. Dapat 0. Okey, kemudian tekan sin 90. 1. Sin 180. 0. Sin 270. Negatif 1. Sin 360. 0. Jadi dalam exam nanti kalau awak lupa, buat jadual macam tu. Okey, untuk bantu awak. Okey, nilai dah dapat dah. 0, 1, 0, negatif 1, 0. Jadi kita akan plot pada graf kita tu. Okey, kita labelkan, kita plot lah 0, 0, okey, 0 untuk 0 darjah, 90 darjah 1, 180 0, 270 negatif 1, 360 0. Macam tu. Label pangkal kecil, jangan pangkal besar, ataupun buat bulat kecil pun boleh. Macam ni, bulat kecil kan. Okay, kalau kecil sangat nanti kan tak nampak pula saya nak tunjuk pada awak. So itu bolehlah untuk awak nampak. Okay, bila dah plot macam tu, sambungkan je lah. Okay, jangan sambung guna pembaris. Akan jadi zigzag pula. Gunalah kelembutan jari-jari awak. Itu sambungkan dia sebaik mungkin. Dia mesti ada Allah Akbar, lengkuk. Tu dia. Allah, tak cantik mana saya melukis, tak apalah. Macam tu. Okey, tengok macam ni lah senang. Cantik sikit. Okey, macam tu. Dia bukan guna pembaris, guna kelembutan tangan. Mesti ada selekoh di sini. Ada selekoh macam raubak tu. Okey, selekoh. Jangan pula tajam pula, dia jadi macam zigzag tu kan. Macam contoh sambung guna pembaris, zigzag. Okey, kalau macam tu salah lah graf awak. Okey, sebab dia mesti ada lengkungan. Okey, settle untuk graf scene. Ada soalan tak untuk scene? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Kita pergi ke graf yang kedua, graf cosinus. Okey, kaedah sama juga. Okey, awak akan sediakan jadual macam mana yang tertera di paparan awak itu. Sama juga, cuma sekarang ni kita nak guna cos. Okey, nak melukis pun sama. Kita sediakan dua paksi, X dan juga Y. Kemudian label dahulu paksi Y ikut yang macam tadilah, macam sin juga. 1 dan negatif 1. Sebab maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Jarak mesti sama. Kemudian paksi X bahagikan kepada 4 bahagian sama besar, mewakili sudut-sudut yang tertera pada jadual. Okay, iaitu sudut 90, sudut 180, sudut 270, sudut 360. Kemudian kita labelkan paksi X dan juga paksi Y. X dengan Y lah. Okey, sama macam graf scene tadi, kita buat boundary juga pada 1 dan negatif 1 supaya bila awak lukis graf tu nanti tidak melebihi nilai 1 atau melebihi nilai negatif 1 atau kurang daripada nilai 1. Mungkin bila kita buat garisan sempadan macam tu, bila kita lukis tu kita boleh capai tahap yang sepatutnya, tidak lebih dan tidak kurang daripada sepatutnya.
Okey. Dah selesai yang ini. Okey, kemudian barulah kita cari nilai untuk diisi ke dalam jadual yang di bawah itu. Okey, cuba tekan kalkulator. Cos kosong darjah berapa? 1. Cos 90? Sifar. Sifar. Cos 180? Negatif. Negatif? 1. 1. Cos 270? Kosong. Kosong. Cos 360? 1. 1. Okey. Bila dah dapat nilai-nilai itu, kita plotkan pada graf kita. Okey, so kosong darjah dekat 1, 90 adalah kosong, 180 negatif 1, 270 adalah kosong, 360 adalah 1. Okey, seperti mana yang nampak di situlah. Cantik dah macam huruf U dah. Jadi macam biasa, jangan guna pembaris, gunalah kelembutan tangan awak untuk menyambungkan kelima-lima titik itu. Okey, seperti mana macam itulah, macam huruf U. Okey, kalau awak guna pembaris, dah nampak di situ zigzagnya nanti. Okey, selesai untuk cosinus. Okey, bagi kalau awak lupa sekalipun, macam mana nak buat? Yang penting sediakan jadual ini untuk bantu awak. Tapi nak sediakan jadual ni kena ingatlah macam mana nak buat. Iaitu sudut kosong darjah 90, 180, 270, 360. Okey, cara paling mudah nak ingat kalau sin theta adalah dia mesti huruf S. Dia macam tu. Okey, manakala cos theta adalah Mangkuk. macam okey, mangkuk ke U ke mana-manalah, ikut keselesaan masing-masing. Okey, tu selesai dua graf. Graf yang terakhir graf special lah. Dia berlainan terus daripada sin dan cosinus. Okey, seperti mana saya tunjukkan awal tadi. Cuma sekarang ni kita nak melukis graf tangent. Okey, macam biasa jadual itu disediakan, tapi untuk awak melukis taklah disediakan. Ini untuk guideline untuk awak melukis sahaja. Okey, kemudian macam biasa sediakan paksi X dan juga paksi Y. Kemudian labelkan paksi Y. Perlukah kita label? Kalau ikutkannya tak perlu. Okey, paksi Y tak perlu label sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ada nilai maksimum, dia tak ada nilai minimum. Cuma bolehlah sebagai guideline kita letak macam tadilah, 1 dan negatif 1. Boleh sebagai panduan untuk kita sahaja. Tapi dia tak ada nilai maksimum, dia tak ada nilai minimum untuk tangent ni. Okey, tapi pada paksi X tetap sama. Bahagikan kepada 4 bahagian sama besar, iaitu sudut 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Kemudian labelkan paksi Y dan paksi X. Okey, berbeza juga dengan sin dan juga cosin. Sin dan juga cos. Tiada garisan sempadan dilukis pada 1 dan negatif 1. Sebab apa? Sebab grafnya adalah naik sehingga infinity atau turun sehingga infinity. Apa yang berbeza dengan sin dan cosine adalah garisan dotted line tu ada. Garisan putus-putus tu ada, tapi kita buat pada sudut untuk tangent. Okey, itu satu. Kenapa dibuat garisan pada sudut 90 darjah, pada sudut 270 darjah? Tadi saya ada maklumkan, bila kita tekan kalkulator, tangent 90 darjah, max error. Tangent 270 darjah pun max error. Bermaksud garisan tu tak akan sentuh pun garisan yang kita bina ni, garisan putus-putus tu. So awak kena lukis graf tu nanti tu naik ke atas tapi tak kena pada garisan 90. Dia turun ke bawah pun tak kena garisan 90. Itu sebab kena buat boundary supaya tidak melangkaui. Sama macam tadilah. Sin cosine kita buat garisan pada 1 negatif 1 supaya tidak terlebih. Sama untuk tangent kita buat boundary macam tu supaya bila kita lukis graf tu nanti dia tidak masuk kawasan melebihi 90
atau 270 darjah. Macam tu. Itu tujuan garisan putus-putus tu dibina pada sudut 90 darjah dan 270 darjah. Okey. Kemudian kita nak isi jadual kita yang berada di bawah tu, kita hanya boleh isi pada 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah sahaja. Yang sudut 90 ni kita tak boleh nak isi. Okey, 270 pun kita tak boleh nak isi. Sebab apa? Sebab nilainya max error nanti. Okey, jadi untuk tangent 0 darjah, awak tekan kalkulator dapat berapa? Kosong darjah. Kosong. Okey. Tangent 180? Kosong. Kosong. Dan tangent 360? Kosong. Okey, semua kosong. Jadi, bila kosong-kosong kita label, kita plot lah dulu yang kosong-kosong tu. Dah ada plot macam tu. Tapi macam mana kita nak lukis? Macam mana kita nak lukis? Okey. Senang sahaja. Okey, saya bagi hint pada awak. Memandangkan sudut 90 dan sudut 270 ni tak boleh nak dilukis. Apa yang boleh dibuat adalah kita cari yang 89 darjah dengan 91 darjah. Macam tu. Bila awak tekan 89 darjah ni, dia naik ke atas ke dia turun ke bawah? Cuba tekan tangent 89. Dapat berapa? Tangent 80. 57.2 Panjang kan? 29. Okey, so awak akan dapat 89 ni tangent 89 57.29. Maksudnya dia berada di atas, tinggi. Okey, so kita tandalah di atas. Macam tu. Okey, tapi jangan kena pada garisan ni lah. Jangan kena. Okey, tu yang pertama. Kemudian awak tekan kalkulator tangent 91 pula. Dapat berapa? Negatif 57.29. Okey, nombor negatif. So pada garisan 90 ni ke bawah. Duduk sini. Kita tanda macam tu. Sama juga jangan kena pada garisan putus-putus tu. Dia kat tepi. Macam tu ingat 89 tu kat sini kan. 91 tu kat sini. So hati-hati. Okey, sama juga untuk kes yang 270. Memandangkan bila kita tekan 270 tu akan dapat mass error, kita ambil satu nombor kiri, satu nombor kanan. Contoh kalau 270, mungkin kita ambil 269 darjah dan 271 darjah. Kita nak tahu dia di atas atau di bawah aja. Itu tujuan kita ambil nombor-nombor tu. Jadi bila tekan kalkulator tangent 29 darjah akan dapat nombor ke atas ke nombor ke bawah? Ke atas. Ke atas. 57.29. Okey. So kita tandakan. Ingat 269 kat sini ya. So kita ambil nombor ke atas. Kita nak tahu atas bawah je. Okey, kemudian tekan tangent 271. Akan dapat atas ke dapat bawah? Bawah. Bawah. Okey, ingat ya, ini 270, 271 sebelah kanan dia. So bawah. Kita nak tahu atas bawah je. Okey, itu sahaja yang diperlukan. Okey, jadi kita sambungkan semua titik tu. Okey. Ini sukuan pertama, kalau masih ingat lagi. Ini sukuan yang kedua. Ini sukuan yang ketiga. Ini sukuan yang keempat. Okey, sukuan ketiga tu antara ni lah 180, 270. Sukuan kedua 90, 180. Okey, sukuan 1, 0 darjah hingga 90. Sukuan 4, 270, 360. Okey, jadi sukuan yang pertama kita tengok ada dua nilai di situ, dua titik.
iaitu satu pada titik kosong, satu pada titik yang atas ni. So sambungkan je lah, tapi bukan sambung straight ya. Jangan guna pembaris, kita sambung lengkuk, melencong. Macam tu. Okay, dah terlebih dah, minta maaf. Ini dah terlebih dah. Ini salah, sepatutnya tak boleh. Dia macam tu. Okay. Okay. Settle. Kemudian tengok sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua ya. Sukuan yang kedua, titik kosong dan titik bawah. Sambung. Pun lengkuk juga ya, jangan guna pembaris. Kemudian sukuan yang ketiga, titik kosong dan titik tinggi atas ni. Sambung. Okey, kemudian sukuan yang keempat ada dua titik juga, iaitu titik pada 360 darjah dan titik bawah. Sambung. Macam tu. Dah selesailah. Itulah graf tangent. Okey. Macam tu. Okey. So dah belajar macam mana graf sin, macam mana graf cos, macam mana graf tangent. Okey, kita tengok. Ini soalan latihan untuk awak cuba nantilah macam mana. Okey, perhatikan betul-betul sudut yang diberi dan bentuk graf. Okey, yang 2, 3, 4, 5. Okey, dah selesai. Okey, so hari ni kita kepada melukis atau melakar graf. Sama, dua-dua tu boleh diguna pakai, cuma beza medium sahajalah. Kalau melukis guna kertas graf, atau melakar tanpa kertas graf. Ada soalan tak? Tak ada ya? Okey, so kalau tak ada, saya ambil dulu kehadiran. Ada 22 orang, Alhamdulillah. Ramai hari ni. Okey. So nanti saya share video hari ini dan juga latihannya. Esok, hari ini kita melukis graf. Esok kita akan tengok apa berlaku apabila satu-satu nombor tu berubah. Kita tengok perubahan pada graf lah esok insyaAllah. Okey, so kita jumpa lagi esok insyaAllah. So, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu.